Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri keusahawanan kita. Hari ini walaupun hari ini ada sebahagian kita ambil cuti kan, dan oleh kerana kita dah ada pengumuman total lockdown kita bermula pada 1 Jun, tempoh 14 hari yang pertama, kemungkinan kita tak pasti sama ada akan disambung lagi 14 hari kedua, 14 hari ketiga, 14 hari keempat. Jadi kena standby lah. Sebagai seorang usahawan, kita kena membuat sesuatu yang dikatakan worst case scenario. Jika sekiranya dia tidak berlaku, dia bonus pada kita. Sebab kalau dia tidak berlaku, sekiranya dia berlaku, kita standby lah. Kita kena pergi tengok-tengok juga kan, terutama usahawan-usahawan di luar sana yang ada banyak permis kan. Kita kena standby dengan harga bayar-bayaran sewaan kita. Permis, adakah pemilik permis sanggup menurunkan kos sewaan, ataupun mereka nak stay juga dengan yang sama dengan berbagai-bagai mungkin sebab alasan yang mereka berikan kan. Kita pun tidak pasti sama ada bank akan memberikan diskaun seperti mana dahulu moratorium dia, ataupun macam mana kita tak pasti lagi. Hanya baru sekadar ucapan awal tentang total lockdown ini. Kita tak tahu bagaimana agensi-agensi yang terlibat memberikan kelebihan kepada setiap usahawan, setiap masyarakat yang akan merasai keperitan, jenuhnya kita untuk menghadapi kos-kos dalam menguruskan perniagaan keusahawanan kita dan juga kehidupan kita sebagai harian kan. Namun begitu, kita sambung juga apa yang kita bincangkan sebelum ini tentang satu-satu perniagaan kan. Kita dah cerita dan part pertama kan tentang perniagaan, part 2 tentang juga perniagaan. Kita sambung balik, mudah-mudahan dia memberikan kita idea dan sebagainya kan. Dalam situasi ini kita ramai yang pergi ke supermarket membuat panic buying. Ada yang kerisauan, memang perkara begini semua orang risau. Tidak ada yang tak risau sebab dia melibatkan kehidupan dan juga kehidupan orang lain bagi yang terlibat dalam bidang keusahawan, sebab kita ada pekerja kan. Macam kami jugalah, sama perkara yang sama berlaku. Kami pun baru habis meeting dengan pengurusan, berbincang banyak perkara yang kita rasakan bahawa ada yang kita boleh handle, ada yang kita ternanti-nanti pandangan agensi untuk kita handle dia, dan dia memang melibatkan kos yang besar setiap bulan yang perlu kita handle. Sama ada operasi kita on atau tidak, itulah fixed cost yang kita bayarkan. Sebab dalam perniagaan ni kita nak tahu apa itu fixed cost, itu apa cost tetap, apa itu variable cost, cost yang berubah-ubah kita nak tahu. Dan juga kita kena sentiasa mengira kos lah, mana kos sewaan kita, kos pekerja. Bila sebut kos pekerja ni, kita kena masukkan juga kos KSP, SOSO dan SIP caruman majikan tu. Ramai yang terlupa yang itu. Kena kira juga. Itu pun dikira sebagai kos pekerja. Seorang pekerja, dia bukan hanya kos gajinya, bukan kos OT-nya, bukan kos allowance-nya, dia juga melibatkan kos caruman majikan tu untuk KSP, SOSO dan SIP. Yang tu memang kena kira betul-betul lah. Dan antara yang itu cabaran juga, sebab biasanya 60% daripada kos operasi akan berada dalam kos pekerja kan. Boleh lagi masuk kos sewaan. Kalau kos utility tu kita boleh agak lah. Kalau tak ada operasi mungkin kos tu kos yang minimum. Kos air, kos api sebagainya kan. Tapi kalau kos pekerja dia tak ada minimum, tak ada ni. Dia tetap macam mana kita nak susun balik. Itulah pengiraan yang perlu dia buat oleh setiap pengurusan ni kan. Sebab tu dalam menguruskan bisnes ni kita kena ada perikuran 2 orang. Satu yang berada di luar, satu yang berada di dalam. Maknanya satu yang terlibat dalam bidang operasi, satu lagi terlibat di luar pada operasi, marketing dan sebagainya. Itu pun kena fikir. Banyak perkara sangat kena fikirkan sekarang ni kan. Okey, kita sambung balik lah apa yang 101 jenis perniagaan ni. Antara perniagaan yang boleh dibuat di rumah, yang memerlukan kepakaran yang simple kan, mungkin memerlukan permis yang simple. Ada perniagaan berkaitan dengan cetak-mencetak ni kan, kita dah bincang printing, tapi ni cetak t-shirt. Dan juga bagi orang yang ada kemahiran, tapi ini perlukan juga peralatan-peralatan lah. Contohnya dalam membuat perabot ni perlukan mesin-mesin. Tu kena tengok juga keadaan macam mana kan. Tapi boleh belajar. Dan ramai yang bekerja dan mengambil keputusan untuk membuat kabinet secara kecil-kecilan dengan syarat mereka ada ruang di belakang rumah, mereka ada mesin dan mereka ada kepakaran, tahu nak cari bahan kat mana kan. Tapi yang ni pun boleh buat duit bagi mereka yang ada minat dalam bidang kesenian. Dan juga membuat barangan craft kan. Itulah kalau dulu masa graduan kan,
Barangan-barangan yang diperlukan, anak patung letak coklat jual 100, 200, 80, 70 kan. Itu pun kreativiti yang ada lah. Tapi dalam barangan craft pun kalau bagi individu yang berminat memang ada jalannya. Begitu juga membuat kuih muih. Ini memang glamour lah bagi individu. Sekarang ni pun ramai kita tengok graduan-graduan ataupun individu pasal sekolah yang membuat kuih-kuih, muih, kek sebagainya diiklankan dalam Instagram, dalam Facebook, dalam TikTok yang akhirnya ada buyernya, ada pembelinya. Malah mereka juga membuat memajikan dropship dropship kan. Juga berkaitan dengan kuih muih. Membuat biskut pun sama bagi orang dan seterusnya bagi orang yang pandai melukis. Melukis pun salah satu daripada bidang yang boleh diceburi bagi orang yang ada keseniannya, ada kepahiannya lah. Membuat grafik. Okey, grafik pun bagi orang yang ada grafik, tahu bermain dengan sistem grafik IT kan. Syarikat-syarikat kecil banyak memerlukan logo, memerlukan banner, memerlukan banting, memerlukan grafik-grafik yang untuk periklanan mereka, mencari pekerja kan. Mereka perlukan kemahiran-kemahiran ini dan mereka boleh membayar RM50, 100 pada setiap grafik yang dibina. Biasanya infografik lah. Yang ini pun satu juga kelebihan. Hanya bagaimana kita nak marketkan saja, itu saja yang perlu dipikirkan juga. Dan juga membaiki jeans dan pakaian. Okey, membuat dan menjual aksesoris wanita. Yang ni kalau dah masuk ada dunia wanita ni, kita tengok kan dunia aksesoris, guna makeup memang antara bisnes yang kalau produk tu bagus dia boleh meledak-ledak perginya. Dan terutama kalau ada ejen dan sebagainya kan. Membuat dan menjual butang lencana, menjual cenderahati. Okey, ni itu pun biasa. Kalau pagar kayu ni pun sekarang ni bisnes ni pun boleh tahan jugalah bagi orang yang ada sikit. Tapi lebih kurang kawasan mesin. Menjual kayu api. Ini kalau mungkin di kampung-kampung ataupun di kawasan-kawasan yang memerlukannya kan. Kalau dulu kan kalau masak lemang tu biasanya peniaga perlukan kayu api kan. Ini antara bisnes juga yang boleh diceburi bagi mereka yang nampak peluangnya lah. Dan seterusnya menjadi ejen. Ejen berjadilah ejen apa saja. Dia sama macam dropship juga. Dia banyak memberikan komisen dan bagi individu yang terlibat boleh belajar. Yang ni orang yang lebih jauh lah. Ekspor import ni orang yang dapat peluang-peluang yang lebih besar. Dan juga menjual buah-buahan kampung. Ni banyak syarikat-syarikat yang sekarang ni offer pada ejen-ejen untuk menjual produk-produk berkaitan buah-buahan. Begitu juga menjual sayur-sayuran, peliharaan, orang yang pandai melukis pelar rumah, bangunan, orang yang pandai menaik. Menaik ni pun ada juga bahawa setengah-setengah syarikat dia memerlukan individu untuk dia outsourcekan apa benda yang nak tarik kan, buku, e-book, itu pun memerlukan pada orang yang ni. Itu pun satu bisnes juga. Menjahit, menulis buku menulis buku dan menulis e-book ni pun satu bisnes yang orang kata satu benda yang boleh buat duit juga, dengan syarat bahagian marketing bahagian berfungsi lah. Jika menulis novel kan, sekarang dah banyak dah novel kan, e-novel pun ada. Menulis surat khabar dan newsletter. Okey, surat khabar, newsletter, ucapan ini pun memang berjadi ghostwriter lah. Pemberita bebas. Ramai ada bakat sebagai pemberita bebas di alam maya kan, tapi sekarang mereka buat dalam keadaan yang tak boleh memberi pendapatan pada mereka kan. Sekiranya mereka kontak syarikat-syarikat yang bahagian penulisan, sama ada akhbar alam di luar ataupun akhbar alam maya, ini juga memberikan satu kelebihan untuk mendapatkan income kan. Pemberita bebas ni, penulis berita, pemberita bebas sama. Pelukis kartun, pelukis artikel, agensi kerajaan, agensi takaful insurans, kenderaan, lesen, cukai, jualan, menulis surat rasmi. Ini pun memang perlukan kepakaran dan juga ada permintaannya. Mengisi borang rasmi, menulis petition ke borang rasmi. Kalau dulu kita ingatkan bawah pokok tu kan, kita pergi je, dia akan taip je borang-borang kita pergi aja, dia tahu dah kat mana dia nak taip sebagainya kan, apa yang perlu disediakan. Kita kalau dululah, sekarang ni mungkin zaman online ni mungkin masih ada, tapi sekarang dah banyak zaman online ni lain ceritanya kan.
Menulis petition ya, petition ni pun perlukan satu kemahiran untuk menuliskan. Banyak petition yang wujud sekarang ni memang dah beredar WhatsApp berkaitan dengan petition kepada kerajaan nak itu nak ini kan. Menerbitkan panduan hartanah, typesetting, penterjemah, proofreading. Penterjemah ni juga satu bidang yang ni, tapi ni perlukan ada sijil lah daripada Dewan Bahasa Pustaka. Kalau ada sijil penterjemahan atau dia sijil pada penterjemahan negara tu, kalau ada tu dia bukan satu benda yang kuat untuk terjemah, dan banyak juga boleh diterjemahkan daripada bahasa Inggeris, bahasa Malaysia kan. Kalau orang yang tahu bahasa-bahasa lain ini peluang-peluang mereka. Memang banyak produk daripada luar nak masuk ke Malaysia memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan artikel dan juga marketing yang mereka mahu buat. Proofreading, proofreading ni pun memang betul banyak novel, banyak dokumen-dokumen kan yang memerlukan orang lain membaca dan meneliti, mencari kesalahan untuk dibaiki. Editor pun memang satu bidang yang memang juga ada kepakarannya, ada kemahirannya dan ada marketnya. Okey, jualan melalui telefon, perkhidmatan telefon jarak jauh, perundingan pelancongan. Mungkin sekarang dunia pelancongan terhad sebab COVID sedikit memberi cabaran. Menghantar barang, ini zaman-zaman online ni, zaman-zaman COVID ni, menghantar barang merupakan sesuatu yang boleh buat duit, tapi ialah perlukan masa, kesungguhan, kerajinan sebab dia bekerja daripada pagi sampai ke malam. Dan seterusnya membuat cop getah ni, yang rubber stamping ni lah. Okey, yang ni pun satu benda yang boleh dibuat kan. Kadang jadi orang tengah, kita jumpa klien bawa ke kedai kan, kita tak pandai buat pun kedai yang sebab sistem sekarang begitu kan. Ini antara contoh-contoh yang kita boleh belajar daripada satu-satu perniagaan, sama daripada rumah ataupun daripada kecil-kecilan yang boleh kita tengok-tengok, dan ini bagi individu yang mahu menceburinya dan individu mencarikan pendapatan tambahan lah. Dan kalau tengok pada zaman PKP ni, kita akan tengok nanti banyak individu akan pergi secara online kan, akan tengok ledakkan dalam Shopee, ledakkan dalam Lazada, ledakkan dalam berbagai-bagai aplikasi, website, channel berkaitan dengan pembelian terus secara online. Itu pun boleh dilihat kan. Mudah-mudahan dia memberikan idea kepada kita dalam keadaan emosi terganggu, dalam keadaan bisnes kita yang begitu terhad. Sekurangnya dia memberikan idea untuk kita mencari dan survive sebagaimana kita mampu, dan teruskan bersama, cari lagi grup-grup untuk kita survive, untuk kita berbincang-bincang tentang emosi. Mudah-mudahan dia memberikan kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa seterusnya dalam berkaitan dengan etika keusahawanan. Mudah-mudahan nanti kita akan terus bersama sampai kita habiskan semua 100 lebih slide ini yang betul kita faham secara umumnya dalam bidang keusahawanan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Ada sentiasa terbaik kita di page Wang Alu Data Wizard, dan juga page Nadi Duit sentiasa mahu membantu semua usahawan memberikan input sekiranya apa yang kita kongsikan ini memberikan satu kelebihan dan juga kebaikan. Share lah, dan kongsi-kongsi pada yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.